Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada Puan Sheila, penyelaras sedia and so on, kepada Encik Muhammad Izzuddin yang telah menyediakan kemudahan pautan Zoom kita pada petang ini, dan guru-guru yang dikasih sekalian. Terima kasih di atas hadiran semua dalam sesi kita yang ke-20 apa, Puan Sheila? Yang ni siri ke-22, Doktor. Yang ke-22. Ya, betul. Jadi diam tak diam kita sudah sampai ke bulan November pada 2023. Jadi pada petang ini saya ingin berkongsi tentang, saya pernah janji dulu saya akan kongsikan tentang cold call, satu teknik untuk membantu pembelajaran anak-anak. Teknik ini sebenarnya dia selaras dengan apa yang telah kita bincangkan dari segi prinsip ataupun proses pembelajaran yang berlaku dalam diri anak-anak, dari murid-murid kita. Di mana proses pembelajaran itu adalah proses apabila seseorang dia memberi tumpuan terhadap apa yang sedang pelajari dan cuba mengaitkan apa yang dia sedang pelajari itu dengan pengetahuan sedia ada. Jadi konsep itu saya dah ulang banyak kali, dan di situlah proses kita menggunakan ingatan jangka panjang dan juga ingatan bekerja ataupun ingatan jangka pendek. The working memory, ingatan bekerja, dan juga long term memory. Jadi bila kita melibatkan short term dan long term memory ini, maksudnya proses berfikir berlaku. Jadi bila proses berfikir berlaku, maksudnya anak-anak cuba mengaitkan apa yang sedang dia pelajari dengan apa yang telah dia tahu. Maksudnya apa yang berlaku ialah dia cuba buat connection di antara the working memory dengan the long term memory. Jadi bila ada connection itu, maka proses pembelajaran berlaku. Maksudnya anak-anak itu memikirkan, dia perlu berfikir tentang apa yang dia sedang pelajari dan dia cuba untuk membuat berkaitan dengan apa yang dia telah tahu. Apa yang dia telah tahu ni disimpan di dalam ingatan jangka panjang. Itu yang disebutkan oleh Profesor Wellingham. Daniel Wellingham mengatakan bahawa ingatan itu, apa yang diingat oleh seseorang itu adalah merupakan sisa daripada proses berfikir. Okay? Memory is the residue of thinking. Maksudnya kalau tidak berfikir, maka sesuatu itu kalau tidak melibatkan ingatan yang saya sebutkan tadi, jangka bekerja dan juga jangka panjang, maka kemungkinan apa yang cuba dipelajari itu tidak boleh disimpan di dalam diri anak-anak berkenaan, khususnya dalam otak anak-anak berkenaan. Jadi teknik yang kita namakan sebagai cold call ini, yang saya nanti akan gunakan dalam bahasa, saya gunakan panggilan dingin. Panggilan dingin, dia bukan hot call, bukan satu panggilan yang panas. Dingin ni maksudnya dia
kita panggil dia sebagai mesra. Dia apa ni dia satu pendekatan yang bersifat mesra dan dia bertujuan untuk melibatkan anak-anak dalam proses berfikir. Okay? Sebab tu saya sedut kata-kata Doug Lemov. Doug Lemov ni yang memperkenalkan konsep ataupun istilah cold call ini, ya, dalam buku dia Teach Like a Champion. Teach Like a Champion. Dia ada 3 siri, 3 edisi. Ada edisi 1, 2 dan 3. Okay? Jadi kalau cikgu-cikgu nanti ada kesempatan boleh baca buku berkenaan. Menarik, ya. Banyak teknik-teknik yang selaras dengan science of learning, dengan sains pembelajaran dikemukakan oleh Doug Lemov ini. Dia kata a cold call is an invitation. Dia satu kita macam kita menjemput, satu jemputan, satu jemputan kepada anak-anak untuk terlibat dalam perbualan, dalam perbincangan. Ya. Tapi yang lebih penting lagi ialah melibatkan pemikiran. Dia kata we want to socialize student to be constantly thinking. Sebab saya sebutkan tadi, kalau dia tak berfikir, maka proses pembelajaran sukar berlaku. Dan satu lagi ialah kita nak anak-anak ni mempunyai satu kualiti yang penting, iaitu kualiti accountability, bertanggungjawab, pertanggungjawaban. Ya, seorang yang bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. Ya, sebab salah satu idea yang penting yang perlu kita garap dalam kita menghadapi masa depan yang mencabar ini ialah kita perlu menjadikan anak-anak itu lebih tangkas dalam pembelajaran. Di CDL kami namakan sebagai learning agility. Learning agility, ketangkasan belajar. Jadi untuk tangkas belajar ni, kita mesti memupuk 2 kualiti yang disebutkan oleh Doug Lemov itu, iaitu pertama, the quality of thinking. Yang kedua, the quality of accountability, bertanggungjawab. Sebab kita nak anak-anak itu mengambil tanggungjawab. Sebab tu saya akan bincang khusus nanti dalam sesi-sesi yang akan datang, apa yang kita namakan sebagai gradual release of responsibility. Di mana kita memindahkan tanggungjawab pembelajaran ini secara berperingkat-peringkat kepada anak-anak. Itu dipanggil accountability. If we socialize them to think, they will be more likely to learn. Ini saya dah sebut dia punya idea tadi. Kalau dia tak berfikir, tak tentu, kita tak pasti dia belajar ataupun tidak. Tapi kalau dia berfikir, kemungkinan besar dia belajar. Sebab yang sebutkan oleh Profesor Daniel Wellingham, dia kata memory is the residue of thinking. Okay. Itu pengenalan kepada orang yang menggunakan istilah, memperkenalkan istilah panggilan dingin ini. Ini buku dia. Okay. Saya setakat ni ada semua koleksi Teach Like a Champion ni, daripada edisi 1 sampai kepada edisi yang terkini, edisi yang ketiga. The third version, the third edition, edisi yang ketiga. Buku dia menarik. Kalau kita baca, kita banyak dapat mendapat idea tentang apa sebenarnya pengajaran yang berkualiti ni. Dia gunakan istilah champion. Teach like a champion. Champion ni orang yang memikirkan kejayaan, kejuaraan. Kejayaan siapa? Kejayaan anak-anak untuk belajar.
kita nak jadi champion supaya anak-anak ini berjaya dalam hidup mereka. Mungkin kita tak dapat jadi champion untuk pasukan dan sebagainya, untuk pasukan bola sepak ke pasukan sukan dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya kita adalah salah seorang champion dalam hidup anak-anak. Anak-anak menganggap kita sebagai dia punya champion, hero, dalam membantu dia untuk menjadi seseorang. Okay? Itu dah kata pendekatan ini mengikut Dr. Lemov tadi ialah tujuannya ialah untuk melibatkan murid, to engage the student, dan untuk melibatkan anak-anak itu secara aktif. Aktif ni melibatkan pemikiran, bukan aktif tu maksudnya dia sibuk dengan aktiviti-aktiviti tu. Itu physically active. Engagement ni ada 3 jenis engagement. Pertama dia panggil cognitive engagement, thinking. Yang kedua physical engagement, itu yang kita nampak dia bergerak sana bergerak sini, ya. Dan satu lagi adalah emotional engagement. Dia terlibat dalam bentuk rasa perasaan dia rasa seronok, dia rasa kita panggil dia berasa selamat dan sebagainya. Okey. Nah, itu ada, kita nak fokus ni ialah cognitive engagement itu, iaitu berfikir. Okey. Jadi kita lihat nanti pelibatan tersebut kita rancang. Sebab apa juga yang kita nak buat dengan berjaya, kita mesti rancang. Dia tak boleh berlaku secara kebetulan. Ya, benda ni perlu direka bentuk, perlu dirancang. Yang kedua, kalau kita lihat ialah kita akan panggil nama anak-anak itu secara rawak tanpa kita beri makluman awal, tanpa notis awal. Dia tak siapa pun tahu siapa yang kita nak tanya. Antara kita dengan Tuhan je lah. Tuhan tahulah. Antara kita dengan Tuhan yang tahu siapa yang kita akan tanya nanti. Okey? Jadi persekitaran pembelajaran itu akan menjadi lebih kita panggil eksklusif. Eksklusif melibatkan semua. Itu maksudnya eksklusif. Dia tak inklusif. Inklusif ni hanya 2-3 orang, kelompok-kelompok tertentu saja. Ini tak ada. Semua yang berada dalam kelas kita tu terlibat. Terlibat apa? Terlibat dari segi berfikir. Dan terlibat dari segi tanggungjawab itu tadi. Accountability tadi, kan? Accountability. Dan juga inklusif dan partisipatif. Terlibat seperti yang saya kata tadi lah, engagement dan 3 bentuk engagement tadi itu. Jadi panggilan dingin ini adalah satu cara untuk memastikan semua anak-anak aktif, okay? Dan dalam apa yang sedang kita buat dalam proses pembelajaran mereka, dan daripada situ nanti kita akan nampak kita membina satu lagi kualiti yang saya sebutkan tadi, iaitu tanggungjawab. Okay? Dan satu perkara yang mungkin dikatakan dalam dalam buku ini ialah dia kata call ini, panggilan dingin ini dikatakan salah satu alat yang very berharga, satu yang sangat berharga, yang maksudnya sangat baik, sangat berguna, sangat berfaedah untuk menggalakkan pemikiran. Untuk menggalakkan pemikiran. Jadi kalau anak-anak tak berfikir, kita khawatir apa yang dia katakan sebagai non-learning. Dia tak belajar. Tak belajar apa? Tak belajar apa yang telah kita tetapkan. Apa yang terkandung di dalam standard. Dalam standard kita ada pengetahuan, ada kemahiran. Kalau dia tak terlibat,
tidak ada engagement, maka kita kuatari pengetahuan dan kemahiran yang sepatutnya dia kuasai itu tidak dipelajari oleh anak-anak. Okey. Jadi itu lebih kuranglah ya. Beberapa saya petik daripada buku apa tadi Doug Lemov itu, Teach Like a Champion. Okey. Saya ingat yang hadir semua ni champion Melaka ni. Kalau tak champion dia tak hadir sesi ni kan. Jadi semuanya adalah merupakan apa ni wira-wira lah ya. Wira kepada anak-anak untuk membantu mereka berjaya dalam hidup. Okey. Dan seterusnya ialah dari segi bagaimana saya ni ialah kita lah cikgu ingin memperkenalkan panggilan dingin ini. Jadi disarankan supaya kita jelaskan kepada anak-anak. Dalam kelas kita buat satu sesi macam briefing gitu. Kita terang kat mereka tentang kaedah ataupun pendekatan panggilan dingin ini. Okey. Jadi anak-anak tu akan biasa dengan kaedah ini dan senang proses itu berlaku. Sebab broken ni very straightforward. Dia tak ada trik, tak ada apa. Dia just straightforward. Dengan kita nyatakan niat kita, hasrat kita ialah untuk mereka terlibat secara aktif untuk mereka memikirkan perkara-perkara yang penting yang berkaitan dengan pengetahuan dan kemahiran yang ingin dipelajari. Okey, itu yang pertama. Okey. Dan kita juga terangkan kepada anak-anak, ini bukanlah satu usaha untuk memerangkap sesiapa. Ini bukan tujuan untuk mengaibkan, bukan tujuan untuk menjatuhkan air muka sesiapa anak-anak berkenaan. Jadi kalau orang faham ini benda ni penting kita maklumkan. Nanti ada yang menganggap bahawa cikgu sengaja ingin memalukan dia depan kawan-kawan dan sebagainya. Sebab tu kita kena buat briefing, terang kat dia betul-betul. Kenapa kita buat benda ni? Apa faedahnya kepada mereka apabila kita gunakan teknik ataupun cara ini. Okey? Jadi kalau cara begitu, pendekatan kita ni akan menjadi lebih ramah ya. Ramah maksudnya friendly, lebih ramah, lebih mesra dan lebih menarik. Okey? Jadi keramahan, kemesraan yang cikgu-cikgu semua kongsikan dengan anak-anak itu sebenarnya sangat penting untuk mereka merasa selamat, mereka merasa bersemangat untuk terlibat dalam proses pembelajaran dan bertanggungjawab terhadap perkara tersebut, terhadap pembelajaran mereka. Okey? Ini perkara yang kedua yang cikgu perlu terangkan kepada anak-anak itu. Kalau sebenarnya menarik ya kalau ada understanding dalam kalangan anak-anak tu, dia akan lebih menarik. Dan saya minta sikit lagi masa, iaitu perlu dirancang. Apa nak rancang, soalan yang nak dirancang tu perlu disediakan lebih awal. Jangan kita buat secara spontan. Seperti saya katakan tadi, kalau kita nak mendapatkan hasil yang baik, sesuatu tu perlu direka bentuk. Maksud reka bentuk ni dirancang dengan teliti. Semua soalan-soalan yang nak kita kemukakan itu, kita telah pertimbangkan kewajarannya. Kewajaran di sini bermaksud dia tak mudah, sehingga kan anak-anak rasa macam kacang saja. Tetapi dia sukar. Tapi sukar yang ada kewajaran. Dalam bahasa Inggeris dia panggil desirable difficulty. Desirable difficult. Sukar tapi mencabar. Dia maksudnya mencabar diri dia sebab anak-anak suka dicabar.
Kalau soalan tu terlalu mudah, dia buat take for granted. Dia ambil enteng, ambil mudah. Tapi bila kita kemukakan soalan-soalan yang mencabar itu sebenarnya baik untuk mendorong mereka berfikir. Sebab itu kalau mengikut pendekatan yang saya gunakan dalam merungkai kurikulum, salah satu yang perlu disediakan, ini pun sejak daripada saya memperkenalkan KMR dulu. Kalau sesiapa masih ingat, saya gunakan istilah dia panggil essential question. Soalan-soalan penting. Soalan-soalan penting itu adalah soalan-soalan yang akan menjentik pemikiran anak-anak untuk berfikir. Okay. Jadi dia ada banyak cara. Mungkin kita boleh bagi masa sedikit untuk anak berfikir, ataupun kita bagi dia peluang untuk berbincang jawapan daripada soalan itu dalam tempoh tertentu. Kita boleh gunakan teknik seperti think, pair and share. Okay? Think, pair and share. Dia fikir dulu, kemudian dia dengan kawan dia kongsikan apa yang dia fikirkan dan orang boleh berbincang. Jadi banyak teknik lah. Salah satu yang boleh kita gunakan, teknik yang biasa, yang mudah kita gunakan adalah think, pair and share. Okay. Saya ingat jelas. Dan yang akhir sekali, perkongsian saya ini, saya nak tunjukkan dia punya proses dia. Proses melaksanakan panggilan dingin ini. Peringkat persediaan. Okay, perlu sediakan skrip soalan-soalan yang berkualiti, yang saya katakan tadi, digestible, difficult, sukar, tapi wajar dan mencabar. Setelah itu, kemukakan soalan berkenaan untuk menarik perhatian. Kita kemukakan soalan itu pada semua, pada whole class, seluruh kelas, untuk menarik perhatian mereka. Jadi mungkin nanti semua mata akan tertumpu kepada cikgu. Cikgu yang mengemukakan soalan berkenaan. Dia akan tertumpu. Jadi dia akan menanti-nanti. The next lesson dia akan tanya, hari ni cikgu nak tanya apa pula? Itu yang menariknya tu. Itu yang dia dah menarik perhatian tu. Kemudian bila kita dah kemukakan soalan, jangan terus panggil nama. Bagi dia peluang untuk berfikir. Okay, dia panggil waiting time. Tunggu. Kalau kita nak buat soalan begitu saja, tapi kalau kita nak buat aktiviti penyertaan mood, penyertaan seperti yang saya sebutkan tadi, think, pair and share tu, buatlah aktiviti tu. Lepas tu kita akan menjemput secara rawak anak-anak yang terlibat. Keadaan secara rawak ni ada banyaklah teknik dia kan. Kita ada teknik, ada ada pakai wheel of fortune ke apa ke whatever lah. Ataupun kita hanya tuliskan nama dia pada kertas, kemudian kita pilih satu kertas dan kita boleh panggil nama anak berkenaan untuk mereka mengemukakan jawapan terhadap soalan yang telah diajukan tadi. Jadi kalau kita tengok, kalau kita panggil nama dulu baru tanya soalan, yang lain-lain tu dia tak kisah. Sebab nanti itu tanggungjawab apalah untuk jawab kan. Tapi kalau kita mukakan soalan lebih awal, tanpa kita menyebut sesiapa yang akan menjawab, maka dia akan jadi lebih, semua orang berfikir. Itu yang mesej yang nak disampaikan melalui pendekatan panggilan dingin ini. Saya ingat saya setakat itu dulu. Terima kasih kepada semua yang hadir, yang sudi untuk mendengar perkongsian ini. Jadi saya serahkan kepada Puan Sheila untuk perkongsian seterusnya. Terima kasih.
Terima kasih doktor. Setia bersama kami. Kita sudah masuk ke siri 22 CDL Hands On Online Session Negeri Sembilan. Salam Malaysia Madani kepada semua yang hadir. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kita pada petang ini. Petang ini kita ada perkongsian yang menarik dari dua orang guru dari SMK Datuk Muhammad Yusof dengan tajuk Segitiga Magic. Segitiga Magic merupakan alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru biologi dan kimia untuk membantu murid-murid menguasai mata pelajaran ini. Jadi marilah kita sama-sama dengar dari Cikgu Nur Hayati binti Ibrahim dan Cikgu Nurul Asmida binti Mamat dari Sekolah Menengah Datuk Muhammad Yusof. Dipersilakan Cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam sejahtera Cikgu. Teruskan. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, saya ucapkan pada Yang Mulia Dr. Mustafa Abdul Majid, yang dihormati Puan Sheila, Puan Izzuddin dan semua guru yang dikasihi. Saya adalah Cikgu Nur Hayati binti Ibrahim yang mengajar mata pelajaran biologi di SMK Datuk Muhammad Yusof. Okay, dan rakan saya Cikgu Nurul Asmida binti Mamat yang mengajar mata pelajaran kimia di SMK Datuk Muhammad Yusof. Okay, pada hari ini kami ingin membentangkan alat bantu mengajar yang kami cipta untuk membantu murid-murid kami menguasai Cikgu mata Hayati. pelajaran. Oh, Cikgu Ya, Hayati Sheila. sebentar ya. Cikgu Hayati boleh on kamera tak? Terima kasih. Baru nampak. Terima kasih banyak-banyak. Maaf Puan. Okay. Tak apa. Teruskan. Okay, pada hari ini kami membentangkan tentang alat bantu mengajar segitiga magic untuk membantu murid-murid kami menguasai mata pelajaran biologi dan kimia. Okay, kalau daripada video gambar model ini, okay, sebenarnya untuk memperkenalkan dulu model segitiga magic. Okay. Sebenarnya situasi murid kami adalah mereka ni kurang berminat dengan penggunaan ICT, okay, disebabkan keperluan asas mereka tidak mempunyai laptop, telefon bimbit, okay, dan kemudahan ICT. Jadi mereka ni lebih suka belajar menggunakan bahan yang maujud dan menjawab soalan tu secara bersemuka. Jadi untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam mata pelajaran biologi dan sains tulen, okay, yang agak sukar bagi murid-murid kami. Okay. Jadi kami telah mereka satu alat ABM untuk membantu pelajar bagi sains tulen. Okay, kita teruskan dengan pembentangan. Okay, merujuk kepada slide pembentangan, tajuk segitiga magic ini diasaskan dalam mata pelajaran kimia kerana ada 4 konsep ataupun 4 kuantiti dalam mengukur unit mol. Okay. Seperti yang kita tahu, mol adalah unit asas ataupun unit SI untuk mengira kuantiti bahan. Okay, untuk pengenalan kepada model ini, jadi kita tahu bahawa mata pelajaran kimia ni adalah dia mengira dari segi aspek mikroskopik ya, yang maksudnya zarah-zarah, kuantiti yang halus yang kita tak nampak. Okay, yang mana agak sukar untuk dilihat oleh pelajar-pelajar, melainkan ada satu alat
yang boleh membantu mereka menukar kuantiti kepada kuantiti yang lain. Okey, pelajar sains tulen di SMK Datuk Muhammad Yusof sebenarnya terdiri daripada 6 orang pelajar tingkatan 4 dan 9 orang murid tingkatan 5. Okey, daripada perkembangan MOP dan kimia ni kita terus kepada subjek biologi. Okay, jadi panitia biologi juga menggunakan segitiga magic. Okey, punca masalah ya, kerana pengiraan MOP tu satu yang mikroskopik lah, yang tidak nampak dilihat secara jelas. Okey, yang kedua puncanya mereka tak mengingat formula dalam pengiraan mol. Kerana formula mol dalam tajuk ni dia berangkai dan memerlukan ingatan yang betul-betul mantap untuk menjawab soalan berkenaan dengan konsep mol. Okay, yang ketiga, murid banyak tidak melepasi tahap pencapaian 3. Cemerlang tu agak sukar. Okay, kalau TP3 tu minimum lah. So kita nak ke tahap yang lebih cemerlang dan juga cemerlang dalam SPM. Jadi mereka perlu menyelesaikan masalah numerical stoichiometry dalam kimia. Sebab tajuk ni sangat penting dan memerlukan proses pengiraan yang sangat rumit. Okey, untuk melaksanakan kajian ini, kita yang pertama sekali plan merancang untuk fokus kajian dan meningkatkan keupayaan pelajar menyelesaikan masalah dan memahami serta menghafal isi kandungan mata pelajaran. Kita laksanakan pelbagai teknik menggunakan segitiga magic. Contoh untuk kimia, teknik gigi. Kita masukkan juga teknik gigi Mr. X. Kimia banyak teknik, banyak menggunakan teknik. Okay, yang ketiga, kita jalankan ujian pra dan juga ujian pasca. Ujian pasca ni untuk membincang lah dalam panitia sains tulen. Okay, dan action membuat sedikit inovasi lah yang boleh digunakan kepada semua ahli panitia dan dapat membantu semua murid. Ini adalah lakaran segitiga magic untuk pelaksanaan. Pertama sekali mengenal pasti masalah, menjalankan ujian pra tanpa menggunakan segitiga magic. Jadi daripada ujian pra kita dapat tahulah murid ni tidak dapat menjawab soalan dengan tepat. Yang kedua, kita pilih segitiga magic lah. Membina segitiga magic untuk mengatasi masalah tersebut mengikut standard pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan segitiga magic yang telah dihasilkan. Jadi murid akan membaca, contoh kalau macam biologi dia banyak macam mekanisme, ada urutan dia, jadi daripada nombor 1, nombor 2 dan seterusnya. Yang keempat, menguji keberkesanan melalui ujian pasca selepas menggunakan segitiga magic. Ini adalah segitiga magic yang kami hasilkan lah. Ada yang murid tulis sendiri, yang ini yang tulis sendiri. Ini adalah gambar ujian pra dan ujian pasca. Untuk segitiga magic, untuk persamaan kimia, seperti kita tahu, ini adalah satu contoh saya berikan bagaimana kita nak mengguna satu teknik dalam segitiga magic ni untuk mengira kuantiti stoichiometry dalam tindak balas kimia. Daripada persamaan yang diberikan di atas, kita tahu bahawa persamaan kimia tu mesti seimbang. Daripada soalan ni, jika cikgu nak kira bersama pun boleh ya cikgu. Boleh kira bersama. Pertama, teknik yang kita berikan ialah kita tahu bahawa argentum karbonat adalah satu bahan kimia yang terurai dengan haba.
mengikut persamaan yang berikut. Okay, kalau di dalam soalan tu dinyatakan menggunakan 11.04 gram argentum karbonat dipanaskan. So bagaimana kita nak kira nilai yang kuantiti yang lain. Okay, maksudnya hubungan berangkai. Contoh dalam soalan ini, okay, argentum terurai. So berapa gram argentum karbonat dipanaskan. Okay, jadi kita nak kira berapakah kuantiti argentum yang terbentuk. Okay. Pertama ialah kita kena gariskan maklumat yang diberi. Okay, gariskan soalan, kehendak soalan. Okay, dan yang ketiga kita mengira nilai mol. Okay, yang keempat adalah ratio ataupun mencari nisbah. Okay, dan akhir sekali kita mencari nilai X. Jadi saya ringkaskan tekniknya adalah gigi Mr. X. Okay, ini adalah satu teknik menggunakan teknik ingatan lah daripada huruf gigi Mr. X ataupun menggunakan kaedah mnemonik huruf. Okay, dan seterusnya daripada unit yang dinyatakan kita boleh mengira ada 4 jenis formula untuk mengira mol, iaitu kita boleh kira nilai bilangan zarah, nilai jisim, nilai isi padu. Okay, mengikut kepada kuantiti kehendak soalan. Jadi impak daripada penggunaan segitiga magic ini, murid lebih mudah memahami cara menyelesaikan masalah, dan untuk dalam kimia lah. Sebenarnya boleh juga digunakan untuk mata pelajaran lain, contoh macam matematik ke yang ada formula. Dalam biologi ataupun sains, untuk pembentukan, contoh dalam biologi ni pembentukan struktur dalam tumbuhan berbunga. Yang kedua, mudah ingatlah sebab murid suka melihat warna-warni, gambar daripada bahan yang ada di makmal. Jadi dapat mengingat formula dan langkah pengiraan dan urutan dalam pembentukan struktur dalam tumbuhan berbunga. Murid lebih mahir menjawab soalan penyelesaian masalah dan mekanisme pembentukan struktur dalam tumbuhan berbunga. Daripada alat bantu mengajar ini, pelajar beri pandangan yang positif lah dan seronok. Murid membuat sendiri, ada yang murid buat sendiri, menulis ataupun mencetak, mencari gambar. Dan murid yang kedua, murid dapat menyelesaikan soalan dengan tepat lah dengan menggunakan segitiga magic. Dan untuk menarik minat murid, segitiga magic perlu disediakan dengan corak yang lebih menarik. Itu saja pembentangan daripada kami mengenai segitiga magic. Terima kasih Cikgu Nurhayati dengan Cikgu Nurul Asmida. Kalau ada sebarang soalan, kita buka kepada sebarang soalan berkaitan dengan segitiga magic. Nampaknya semua faham jelas dengan penerangan dari cikgu berdua, langkah demi langkah di mana satu strategi kita boleh guna pakai untuk 2 mata pelajaran, biologi dan juga untuk chemistry. Betul ya cikgu? Ya, betul. Boleh juga digunakan untuk mata pelajaran lain lah dalam sains dan matematik, untuk formula-formula. Maksudnya apa saja yang berkaitan dengan formula kita boleh guna pakai ke? Mekanisme macam Yang boleh, menyebabkan sebenarnya formula boleh, dan juga tak semestinya segitiga, mungkin boleh gunakan kubus, kuboid, kuboid magic, kubus magic. Kalau ada banyak lagi maklumat-maklumat yang lain lah. Sebab murid kami ni dia suka dengan benda yang boleh dipegang. Dia tak suka dengan kertas. Jadi sebenarnya kalau ikutkan mungkin murid sekolah lain lebih kepada internet, kan, tengok gunakan handphone, laptop. Tapi murid di sekolah kami ni tidak. Dia memang lebih suka dengan benda yang dia pegang, fisik, tengok. Dia suka. Dia suka dengan yang itu. Daripada macam helaian kertas tu dia tak suka. Sebenarnya kalau ikutkan
sama je dengan yang ada dalam kertas dengan yang ada di sini. Tapi dia nak tengok macam ni, dia lebih suka tengok macam ni. Dia mata dia akan tertarik dengan dengan bahan macam ni lah, bahan 3D macam tu. Bagus cikgu. Saya rasa gembira sebab cikgu mengambil kira faktor psikometrik pelajar ni. Berdasarkan multiple intelligence mereka, kecenderungan pelajar di sekolah. Jadi kita ikut lokaliti. Bukan apa yang betul, boleh betul. digunakan di semua sekolah tetapi mengikut lokaliti. Tahniah ya cikgu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan kehendak pelajar-pelajar di sekolah. Tahniah sekali lagi. Saya masih buka jika ada sebarang soalan. Baik, berapa lama cikgu ambil masa untuk menyiapkan projek ini? Kalau macam untuk menyiapkan ni tak susah pun. Kami gunakan bahan terbuang kotak. Kotak kan bentuk segi kuboid, bentuk kuboid tu kami potong saja, lekatkan, lepas tu ni balut apa-apa kertas yang ada. Lepas tu nota-nota ni kalau murid murid macam yang simple, yang ringkas, murid boleh tulis. Kalau macam ada gambar-gambar ni daripada buku teks, daripada buku-buku, macam kita banyak buku KPSM yang dah tak guna, jadi boleh ambil gambar daripada situ, gunakan yang mana yang sama, kita ambil gambar, lepas tu isi kandungan kita ikut yang terkini, SKP yang terkini lah. Buku Okey, teks. baik cikgu. Apa maklum balas pelajar sebenarnya? Murid tingkatan 5 macam kimia tingkatan 4. Tingkatan 4. Jadi pelajar ni sebenarnya mereka menunjukkan 100% lah gembira dengan penggunaan. Maksudnya setiap kali kelas tu mereka akan ingat kotak tu. So mereka keluarkan untuk melibatkan pengiraan lah. Jadi setiap kami drill selama 2 minggu 2 minggu guna kotak tu, dan akhirnya pelajar tengok tu dia dah tahu dah step untuk menyelesaikan masalah. Untuk biologi saya gunakan responden 9 orang, murid tingkatan 5. Kami sikit lah, murid kami sikit. 9 orang, sebenarnya daripada 9 orang tu yang agak lemah 2 orang, yang agak cemerlang seorang. Jadi macam agak sukar untuk mengatasi masalah mengingat apa semua tu kan. Jadi dia mereka ni seronok bila saya mula gunakan bahan maujud ni, dia berbeza. Kalau macam bila tak gunakan ni dia agak pasif. Bila gunakan ni dia macam dia ada macam ada masa dia boleh buat sendiri kan. Jadi ada nak buat macam ni lah, nak buat macam ni lah, nak tampal macam ni, lepas tu yang ni boleh tampal macam ni, boleh tampal macam ni. Jadi dia dah dekat situ dia dah menunjukkan kreatifan dalam kelas. Lepas tu dia sama-sama belajar lah. Dia macam tu lah puan di sini. Dia nak kena ambil mood. Dia tak nak, kalau dia tak boleh macam kalau masuk okey kita macam hari ni okey bab apa, okey kita nak ini kan. Dia memang sukalah dengan bahan maujud ni kan. Tahniah cikgu. Selari dengan perkongsian doktor hari ini mengenai learning agility, saya rasa memang betul lah engagement ni ada 3 bentuk engagement yang telah dikongsikan oleh doktor sebentar tadi, iaitu kognitif, fizikal and emotional. Cikgu mengambil kira 3 faktor ni dalam memberi peluang dan ruang kepada pelajar untuk terlibat dalam PDP. Tahniah sekali lagi cikgu, terima kasih atas perkongsian ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang lain. Terima kasih cikgu ya. Mohon semua yang hadir supaya dapat on kamera masing-masing. Kita akan ambil gambar. Encik Izzuddin, boleh ke? Boleh.
Okay, minta untuk semua buka kamera masing-masing. Untuk Cikgu Nahayati mungkin boleh stop sharing dulu untuk kita nampak partisipan yang lain. Saya nak stop sharing ni. Dekat bahagian atas tu dia ada stop warna merah. Dekat stop. Oh, okay. Okay, Acel. Okay, cikgu-cikgu yang hadir boleh buka kamera. InsyaAllah ambil gambar ya. Kita ambil 3 kali. Sedia 1, 2, 3. 1, 2, 3. Last 1, 2, 3. Alright. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Nurhayati dengan Cikgu Nurul Asmida sekali lagi. Untuk minggu hadapan kita ada lagi satu perkongsian yang menarik, iaitu dari Cikgu Syahzana binti Taib. Perkongsian beliau adalah mengenai persembahan sejarah dalam drama CDL Hands-On Online Session Negeri Sembilan kali ataupun siri ke-23 adalah mengenai persembahan sejarah dalam drama, sangat menarik dan cikgu ini telah banyak membuat perkongsian di dalam daerah, di peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan. Jadi jangan lupa bersama-sama kita dalam CDL Hands-On, #Cikgu Bantu Cikgu, siri 23 minggu hadapan. Link kehadiran akan diberikan dalam ruangan chat. Mohon isi link kehadiran di ruangan chat. Terima kasih semua. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Take care, stay safe. Bye.